Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar, Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan untuk malam ini. Sarawak ambil langkah serta-merta tutup pos sempadan. UNIMAS pula tangguh kemasukan pelajar. Dan Ranyu Dai hembus nafas terakhir. Ranyu Dai, salah seorang daripada 6 dering lady, menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di skim penempatan semula Bengoh BRS jam 5.30 pagi hari ini. Ranyu yang berusia 83 tahun meninggalkan 6 anak, 22 cucu serta 9 cicit. Beliau antara waris terakhir wanita bidayuh yang memakai gelang tembaga ruyang dan rasung pada bahagian lengan dan betis seawal usia 10 tahun. Antara dering lady lain termasuk Pelok Abeh, Taud Luhan dan Singai Nekan juga berasal dari perkampungan yang sama. Mereka adalah anggota kumpulan kebudayaan dari Kampung Semban dan pernah membuat persembahan di pelbagai festival di Kuala Lumpur. Selain itu, mereka juga pernah membuat persembahan di festival antarabangsa kumpulan pribumi dan suku kaum di Milan, Itali. Ranyu akan dikebumikan di tanah perkuburan Gereja Anglican BRS pada Ahad. Sarawak mengambil langkah menutup pos sempadan dan pelabuhan bersama Indonesia dan Filipina serta-merta sehingga 31 Disember 2020 bagi mengekang penularan COVID-19. Pengumuman itu dibuat oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Dr. James Jemut Masing. Ujarnya keputusan dibuat bagi mengawal kemasukan pelawat termasuk dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Brunei ke negeri itu. Pihak kementeriannya juga sudah mengesyorkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak untuk terus meningkatkan kawalan kemasukan ke negeri itu bagi pelawat dari Sabah dan Semenanjung. James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata, keputusan dicapai menerusi mesyuarat Jawatankuasa mengenai pos sempadan di Kuching pada Rabu. Tambahnya lagi, Sarawak mempunyai pilihan untuk terus melindungi kebajikan dan keselamatan rakyatnya. Justru langkah berjaga-jaga perlu terus ditingkatkan termasuk proses sanitasi melibatkan tapak pembinaan dan peladangan yang mempunyai pekerja warga asing. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mengambil keputusan untuk menangguhkan kemasukan pelajar pra-siswazah dan pasca siswazah sesi 2020-2021. Keputusan ini selaras ketetapan baru kemasukan ke Sarawak seperti yang diumumkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Khamis. Melalui kenyataan yang dikeluarkan universiti berkenaan di Facebook baru-baru ini, Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suwaidi berkata, kemasukan semua mahasiswa baru dan semasa ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagaimanapun bagi yang sudah berada di kampus, mereka dibenarkan tinggal di situ dengan mematuhi segala SOP dan langkah pencegahan ditetapkan. Manakala pendaftaran mahasiswa bagi sesi berkenaan akan dibuat secara atas talian di laman web UNIMAS. Mahasiswa diminta berhubung dengan fakulti masing-masing untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang akan bermula 12 Oktober depan. Sementara itu, buat pelajar Sarawak yang terkandas di Semenanjung Malaysia akibat penangguhan pendaftaran Institut Pengajian Tinggi IPT, Menteri Kanan Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi ciapan di laman Twitternya menyeru pelajar-pelajar ini untuk berhubung terus dengan urus setia Rumah Sarawak Kuala Lumpur. Jelasnya dengan kerjasama Sarawak Volunteers, pihaknya akan sedaya upaya membantu anak Sarawak yang hadapi masalah penginapan. Bagi yang hadapi masalah ini, mereka boleh hubungi nombor yang tertera. Dalam pada itu, tiada pertambahan kes positif COVID-19 di Sarawak pada Jumaat. Ini menjadikan jumlah kes positif kekal 713 kes setakat ini. Menerusi kenyataan pada Jumaat, tiada kluster COVID-19 yang dilaporkan aktif. Juga tiada kes baru yang pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih dan dibenarkan discharge kekal 682 orang. Sehingga kini 12 kes masih menerima rawatan di hospital melibatkan 6 kes di Hospital Umum Sarawak HUS, 5 kes di Hospital Miri dan 1 kes di Hospital Bintulu. Manakala 8 kes person under investigation PUI baru dilaporkan dan tiada kes PUI yang menunggu keputusan ujian makmal.
Sempena sambutan hari lahir ke-84 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud, Sarawak akan melancarkan stesen televisyennya sendiri, iaitu TV Sarawak. Pelancaran dijadual 11 Oktober ini dan akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, ini merupakan satu pencapaian baru buat Sarawak kerana memiliki stesen televisyen sendiri. They start broadcast live on the 10th. The first day of broadcast, 10 October. This is very significant for Sarawak because we are the only state to have our own television channel. Yeah. So and then the actual official launching will be the next night. Ujarnya pelancaran TV Sarawak ini sebahagian daripada pencapaian dalam kempen Sarawak First yang diperkenalkan kerajaan negeri. Semua pelesen di bawah Jabatan Hutan Sarawak wajib mendapat status pensijilan pengurusan hutan menjelang 2022. Ini bagi membolehkan sumber hutan diurus dengan baik selaras amalan pengurusan hutan lestari. Dan saya menyeru kepada pelesen-pelesen kita supaya bergiat aktif dan proaktif untuk memastikan bahawa kita dapat meningkatkan lagi usaha untuk pensijilan. Dan ini penting untuk kita sama-sama memastikan bahawa pengurusan itu akan dapat dimantapkan. Ini juga bagi mengatasi beberapa isu yang mendepani industri perkayuan Sarawak seperti kekurangan bahan mentah dan kelancaran pengeluaran produk ke pasaran luar. Dalam masa sama, beliau menggesa program pembangunan ladang hutan PPLH dapat digerakkan secara aktif. Saya tahu bahawa progres untuk ladang hutan ini ada lambat. Sebab itu kita telah pun memberi amaran kepada mereka supaya lebih serius and to come up with a catch-up plan untuk mereka melaksanakan program iaitu ladang hutan. Jika tidak, mereka ini mungkin kita akan tamatkan besok. Sehingga Oktober 2020, 14 kawasan unit pengurusan hutan FMU berkeluasan 1.4 juta hektar telah memperolehi status pensijilan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Jabatan Hutan Sarawak 2020 di Bandaraya Miri pada Khamis. Nama Allahyarham yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-4 Tun Abdul Rahman Yaakob diabadikan di sebuah perpustakaan di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob atau Petari sebagai penghargaan atas jasa Allahyarham memartabatkan bidang pendidikan negara khususnya kepada rakyat Sarawak. Petari adalah penamaan semula Pusat Khidmat Maklumat Akademik KAIS Universiti berkenaan. Menurut isteri Allahyarham Puan Hayati Ahmad, ketika hayatnya Tun Abdul Rahman sentiasa memikirkan soal ilmu. Bekas Ketua Menteri Sarawak itu juga sangat prihatin kepada anak Sarawak yang berada di luar bandar yang serba kekurangan pada tahun 60-an. Beliau telah berusaha untuk membantu pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan. Di sinilah letaknya benih penubuhan Yayasan Sarawak. Allahyarham bangga dengan koleksi buku-bukunya yang merangkumi berbagai tajuk seperti kesihatan, undang-undang, sejarah dan berbagai bahasa. Termasuk juga koleksi buku-buku berbilang agama. Menyandang jawatan Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 1969 hingga 1970, Allahyarham banyak menyumbang bahan bacaan untuk pelbagai institusi. Hasratnya memupuk budaya membaca dalam masyarakat pelbagai umur dan bangsa. Kegemaran beliau terhadap buku-buku bukan sahaja sekadar mengumpul.
Beliau juga banyak menyumbang, biasanya kepada institusi-institusi pelajaran di Malaysia dan juga di luar negara. Malah, sebahagian besar buku-buku yang terdapat di Perpustakaan Hikmah yang dulu dikenali sebagai Bina adalah hasil sumbangan beliau. Jelas, Allahyarham memang cenderung dalam pelajaran rakyat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis perasmian penamaan Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob Petari di UNIMAS pada Jumaat. Beberapa hari lepas, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin Jawong ada mengulas mengenai guru luar bandar yang memohon berpindah ke bandar. Katanya kebanyakan guru yang buat permohonan mengajar lebih daripada satu subjek. Jelasnya dari satu aspek tindakan berkenaan, baik bagi menseimbangkan jumlah guru selaras subjek dan kapasiti pelajar. Namun ada juga natijah negatif di sebaliknya. Menurut Manyin, banyak sekolah di luar bandar mempunyai nisbah murid dan guru yang tidak seimbang. Dengan kata lain, jumlah murid terlalu banyak berbanding guru. Namun, jika penghijrahan tenaga pengajar ke bandar tidak dikawal, dibimbangi prestasi akademik pelajar luar bandar akan terjejas. The problem is that because too many rural schools are very small, and a lot of our teachers definitely we look at the brighter side of it when you are going to the town. Whereas in the rural areas, there are a lot of disadvantages. So after 2 or 3 years, they would like to get transferred. So that's why, one of the reasons why the rural schools have poor results compared with the town. Manyin berkata demikian selepas merasmikan penutupan Festival Sains Sarawak sempena Minggu Sains Kebangsaan peringkat negeri di Auditorium Camp Sains Kuching pada Rabu. Peniaga di Pasar Malam Sibu mengharapkan agar pihak Majlis Perbandaran Sibu MPS dapat menaik taraf pasar malam tersebut dengan memasang lampu selain menyediakan tapak perniagaan yang lebih selesa. Timbalan Pengerusi Penjaja Bumiputera Pasar Malam Sibu, Raja Salihuddin Raja Talib berkata, penambahbaikan itu pastinya akan memberi impak yang positif kepada peniaga di sana. Bagi saya mewakili pasar malam itulah. Jadi minta pihak yang berkenaan macam pihak SMC nak untuk upgrade pasar malam. Macam upgrade-nya maksudnya untuk menceriakan, menambahkan apa-apa aksesori, masuk aksesori lah, pasang lampu kah, sembot kah. Bagi salah seorang peniaga Izzati Raznan, dia berharap agar pihak MPS dapat melakukan penambahbaikan itu agar keadaan di sana lebih tersusun. Kami berharap pihak atasan dapat menambah baik taraf pasar malam itulah. Macam tempat orang mereka tu lebih tersusun dan teratur lah sebab kini tu pun dah macam berterabur. Selain itu, ada juga peniaga yang mahukan tapak pasar malam tersebut dilengkapi dengan bumbung. Luas sikit tapak pasar malam tu, lepas sikit lagi minta tempat berbumbung, senang lagi daripada kena hujan, angin. Takut juga setiap kali musim tengkujuh ke apa, memang angin kuat situ di pasar malam. Batu tempat terbuka. Memang macam tambah bumbung untuk yang tetap di situ sebab tapak pasar malam nan tetap di situ bah. Biar waktu hujan ke si tempias lah hujan kita meniaga. Biar seorang pelanggan pun macam lebih selesa bah jalan situ. Pasar Malam Sibu beroperasi setiap malam dan menyediakan kepelbagaian barangan serta makanan tempatan menjadikannya lokasi yang wajib dikunjungi di Sibu. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, salam bumi kenyalang.